fakulti tadi. Dan slot saya pun sebenarnya tadi berakhir pukul 5, bermula pada pukul 3 petang dan berakhir pada pukul 5 petang tadi. Dan jadi saya kena patah balik ke Tanjung Malim kerana setiap petang Jumaat ya, biasanya saya akan balik ke Tanjung Malim sebab isteri berada di Tanjung Malim dan saya dalam keadaan bujang lah. Bujang dalam arti kata duduk sendiri di di Kuala Kangsar. Jadi tak mengapa sebenarnya kita yang akan menguruskan keadaan kita dan jangan biarkan keadaan kita menguruskan kita. Biar kita menguruskan diri kita untuk menghadapi keadaan. Jadi memang tepatlah pada sekarang ini kan, bila sebut sahaja pandemik ini, dia sesuatu yang berbeza dengan keadaan-keadaan yang berlaku sebelum ini. Bila berlaku pandemik COVID ini kan, semuanya sudah berubah. Dia melibatkan PKP dan daripada PKP itu menimbulkan berbagai-bagai perubahan dalam kehidupan kita. Dia bukan saja melibatkan aspek sosial budaya, dia juga melibatkan aspek ekonomi, politik dan sebagainya. Dan khususnya perjalanan pendidikan yang kalau dulu kita memang digalakkan untuk datang ke kelas bagi bagi menjalankan pengajian kita. Tetapi sekarang ini keadaan yang dulu diwajibkan, sekarang ini ditegah. Kalau dulu diwajibkan untuk lelaki kan, terlalu digalakkan untuk menghadirkan diri, menunaikan solat secara berjemaah. Tetapi sekarang ini ditegah dan di Selangor pun sampai sekarang ya, cuma 5 orang sahaja dibenarkan untuk menunaikan solat fardu 5 waktu itu. Jadi apa yang kita galakkan, apa yang diwajibkan satu masa dahulu dengan norma-norma yang sedia ada, dan bila berlaku COVID ini datanglah PKP, MCO dan daripada MCO itulah datangnya SOP dan sebagainya yang menyebabkan timbulnya peraturan-peraturan pencegahan bagi mengawal penularan wabak ini ya. Jadi kita ikut sajalah buat sementara waktu ini. Namun demikian anda semua memang tidak dapat dinafikan apabila berhadapan dengan MCO ni kan. Jadi kalau dulu kita jalankan kuliah itu secara bersemuka, tetapi apabila anda ditegah untuk kembali, sekarang ni dengan perkataan ditegah untuk kembali ke kampus, ada telefon pula. Ada online lah kenyang telefon. Jadi apa yang telah kita wajibkan dahulu sekarang ini telah pun ditegah. Jadi sudah tentulah apabila ini berlaku menyebabkan bukan saja anda semua mengalami tekanan, tetapi juga barisan pensyarah, guru-guru juga menghadapi tekanan yang agak tinggi. Sebab apa? Bila sebut saja work from home, ya, bekerja daripada rumah, sudah tentu dia tak sama dengan keadaan bekerja dalam setting pekerjaan yang sebenarnya. Sebagai contoh kan, seorang guru, pensyarah, kalau suatu ketika dahulu sebelum ini bekerja atas setting, datang ke kampus dan menjalankan kuliahnya ataupun menjalankan kelasnya di kelas yang tertentu, tetapi kini terpaksa di rumah. Bila kita menjalankan kerja-kerja itu di rumah kan, sudah tentu di situ ada kepelbagaian fungsi. Selain daripada tugas kita sebagai tugas pensyarah, tugas guru itu di rumah, melayani kelas-kelas, kuliah dan sebagainya, dalam masa yang sama juga mereka juga terpaksa menjadi guru pula kepada anak-anak mereka. Menjadi guru pula. Dan dalam masa yang sama, apabila berada di rumah, mereka juga diberi beban dan juga terlibat dalam kehidupan, keperluan urusan rumah tangga yang lain.
Jadi ini juga akan menyebabkan adjustment itu, dan setiap kali perubahan yang berlaku, dia perlukan adjustment, dan bila adjustment, dia perlukan masa. Dan ada orang yang boleh adjust dengan cepat. Ada orang tidak dapat membuat adjustment dengan cepat, dan daripada situlah timbulnya stres yang dialami oleh individu. Jadi anda semua begitu juga, ya, apabila diminta untuk meneruskan pengajian ataupun pengkuliahan di rumah, dari rumah sewa dan sebagainya. Di situ ada berbagai-bagai tekanan. Sebab apa? Bila kita berada di rumah, sebenarnya keadaan proses pembelajaran secara formal itu, kita ada dua jenis sistem pembelajaran, iaitu secara formal dan satu lagi secara tidak formal. Bila sebut saja pembelajaran secara formal ini, dia dilakukan secara face to face, kan? Secara fizikalnya, ada tempat tertentu, ada jangka masa tertentu, kan? Jadi ada melibatkan subjek-subjek tertentu di satu lokasi tertentu, iaitu kelas. Jadi sekurang-kurangnya situasi di dalam kelas, di dalam bilik kuliah itu sudah memberikan galakan kepada semua pelajar untuk bersedia, ya, berbanding kalau kita berada di rumah. Jadi berlaku clash di antara proses pembelajaran secara formal dan pembelajaran tidak formal itu. Jadi clashing itulah yang nanti menjadi kadang-kadang kita tidak memberikan perhatian, tidak memberi tumpuan kerana kita tidak dapat membezakan. Keadaannya sudah hampir sama, proses pembelajaran formal dan tidak formal itu berlaku dalam situasi yang kurang formal. Ya, jadi itu juga akan menyebabkan situasi-situasi stres itu berlaku, dan dalam masa yang sama, bila kita berinteraksi bersua muka sesama kita, sudah tentu kadang-kadang dia boleh melegakan ketegangan, melegakan stres yang ada itu, menjadikan kita lebih bersedia, ya. Jadi bila kita ada teman, kan, jadi bermakna sebahagian proses dia stres ni sebenarnya boleh berlaku berdasarkan kepada development of stressor itu, perkembangan stres itu. Dia berlaku dalam keadaan yang sedikit, kemudian sedikit lagi bertambah. Jadi sampai kepada peringkat tertentu, mungkin tahap stres itu terlalu tinggi. Jadi apabila kita berhadapan dengan berbagai-bagai kehidupan, kan, kadang-kadang kita perlukan kawan. Kita menghadapi stres dan kita perlukan kawan. Jadi hidup di kampus ini adalah merupakan satu tempat di mana anda berkawan, kan? Berkawan. Jadi bila berkawan ini sesuai dengan fungsi kita. We are social being, ya kan? Kita adalah makhluk sosial. Jadi bila sebut saja makhluk sosial, kan, jadi bermakna kita perlu ada orang lain. Sama ada kita belajar dengan orang lain, kita bersama dengan orang lain, dan terutamanya apabila kita menghadapi tekanan-tekanan tertentu, kita akan lebih mudah untuk berkongsi dengan orang lain berbanding dengan sekarang kita berada di lokasi masing-masing, di rumah masing-masing, dan berkurung di dalam rumah itu juga merupakan satu tekanan yang sangat besar, kan? Jadi dia sebenarnya apabila kita berkurung ni sebenarnya menjadikan kita keluar ataupun tidak mengikut fitrah kita sebagai makhluk sosial itu untuk bertemu dengan orang lain, kan? Jadi bila kita tidak dapat bertemu orang lain, sudah pun menyalahi nature kehidupan kita, kehidupan manusia itu yang perlukan ada orang lain. Memang betul kita ada orang lain di rumah, ya, kita ada ibu, ayah dan sebagainya. Tetapi dalam satu poin tertentu, satu titik tertentu, kita perlukan orang lain, terutamanya rakan-rakan, sebab hubungan dengan ibu bapa, hubungan dengan adik-beradik adalah hubungan tertentu. Tetapi sebagai makhluk sosial, kita perlukan orang lain untuk kita berhubung, berkongsi,
terutamanya kepada orang-orang yang satu generasi dengan kita. Kan? Satu generasi dari segi usia dan sebagainya, kan? Jadi sudah tentu menimbulkan tekanan. Jadi itu sebabnya apabila kita masing-masing dan itu pertama. Kemudian yang kedua, pandemik ini sudah pun berlaku agak lama, kan? Sudah agak lama. Dan kalau kita lihat pandemik ini tidak ubah satu malapetaka. Ya, satu malapetaka yang Allah jadikan di muka bumi ini, tetapi malapetaka yang berlaku ini tidak berserta dengan kerosakan-kerosakan fizikal yang besar. Kan? Dia melibatkan korban. Dia melibatkan fizikal terjejas. Dia melibatkan bilangan orang ramai orang yang kesan daripada COVID-19 ini, kan? Serupa jugalah dengan malapetaka yang secara besar-besaran, ya, melibatkan korban yang banyak dan melibatkan adanya kematian yang ramai, kan? Jadi sebenarnya kita boleh kategorikan pandemik ini sebagai satu malapetaka alam. Tetapi malapetaka alam dalam konteks COVID ini, dia tidak berlaku berserta dengan kemusnahan fizikal yang nyata, yang jelas. Contohnya kalau kita kaitkan dengan bencana alam yang lain, kan, seperti banjir, dia melibatkan kerosakan harta benda, dan dalam masa yang sama dia melibatkan manusia yang menjadi mangsa. Jadi bila manusia menjadi mangsa di situ, ada yang sakit, ada yang tercedera dan ada yang terkorban. Jadi kita tengok, ya. Jadi COVID-19 ini sebagai satu malapetaka alam, kan? Jadi namun demikian, malapetaka alam yang timbul kesan daripada pandemik COVID-19 ini sebenarnya dia berbeza dengan malapetaka alam yang lain kerana pertama, kalau malapetaka yang lain, dia melibatkan kerosakan fizikal yang nyata dan jelas. Maksudnya kita boleh nampak banjir, kemudian tsunami, puting beliung, dia melibatkan kerosakan harta dan melibatkan manusia sebagai mangsa. Jadi bila manusia sebagai mangsa, sudah tentu ada yang sakit, ada yang tercedera, ada yang mati, ada yang terkorban. Kan? Serupa juga dengan pandemik. Itu yang pertama. Namun demikian bezanya tidak melibatkan kemusnahan fizikal. Baik. Kemudian yang kedua, malapetaka alam yang biasa kita nampak. Contohnya banjir besar ataupun tsunami ataupun kebakaran hutan. Dia bersifat locality, satu tempat. Kan? Satu tempat. Contohnya kalau di Malaysia ini kalau melibatkan pantai timur ataupun dia melibatkan daerah-daerah tertentu sahaja yang melibatkan kerosakan fizikal dan di situlah letaknya mangsa yang ramai, yang tercedera, yang terkorban. Yang dirawat di balai polis pula, di hospital. Mana boleh balai polis merawat pesakit, kan? Okey, baik. Jadi berbeza dengan fenomena pandemik ni. Dia melibatkan bukan bersikap lokaliti, dia berlaku seluruh dunia. Kan? Berlaku seluruh dunia, seluruh negara mengalaminya. Jadi, apa sebenarnya masalah yang besar? Dia melibatkan korban, dia melibatkan yang sakit, melibatkan kesihatan, tetapi tidak bersifat lokaliti. Baik, kalau bersifat lokaliti, segala aset di tempat lain dalam sebuah negara itu ataupun di bumi ini, dia melibatkan satu negara saja ke, sebahagian daripada negara itu, kawasan lain tidak terjejas. Kan? Kawasan lain tidak terjejas. Bila kawasan lain tidak terjejas, bermakna sumber-sumber aset, sumber-sumber kemanusiaan, sumber-sumber fizikal, semua boleh ditumpukan kepada tempat yang terjejas teruk itu. Kan? Jadi boleh kita boleh berikan bantuan. Tetapi berbeza dengan
dengan pandemik COVID ini. Jadi dia melibatkan kematian, dia melibatkan kecederaan, walaupun namun demikian dia tidak melibatkan kecederaan fizikal yang nyata. Dia melibatkan kecederaan organ iaitu paru-paru yang tak nampak secara luarnya mengalami kecederaan yang teruk. Itu satu. Okey. Baik, kemudian yang kedua, yang ketiga, bila sebut saja pandemik ini, orang lain kalau melibatkan kemusnahan, melibatkan malapetaka dan sebagainya, mangsa boleh didekati dengan mudah, dibelai, disentuh, dan kita boleh adakan body contact untuk membantu. Tetapi bila tiba saja COVID ini sebenarnya menjadikan suatu yang sangat berbeza. Mangsa kita tidak boleh kita dekati, mangsa kita tidak boleh bantu sebarangan, tergoleklah dia di depan mata kita, jangan kita berani-berani untuk mendekati, dan kadang-kadang itu juga yang menjadikan stigma kepada masyarakat keseluruhannya untuk memberikan pertolongan yang secepat mungkin. Kan? Jadi sebenarnya besar sebenarnya makna pandemik ini, dan Allah menjadikan kita, ya, Allah menjadikan kita sebagai satu generasi yang yang berada pada ketika ini, kan, yang berpengalaman menempuh pandemik ini, kan. Jadi sebenarnya mungkin Allah jadikan ini pada waktu kini, pada generasi kini, kerana dia sayang pada kita, dan kita adalah insan-insan yang terpilih, ya, insan-insan yang terpilih untuk kita menjalani kehidupan dalam keadaan yang agak sulit ini, ya. Baik, jadi sebenarnya banyak isu-isu yang beyond daripada menghadiri kelas ini, kan, yang berpunca daripada isu COVID ini, kan. Jadi bermakna kita didengarkan kalau suatu ketika dahulu kita sebenarnya hanya setahun yang lepas kita didengarkan kes-kes COVID ini jauh sayup, bukan melibatkan siapa-siapa, melibatkan angka yang sedikit, kan, tidak melibatkan siapa-siapa dalam kehidupan kita. Kita tak kenal pun pelancong, orang balik daripada luar negara, disahkan COVID. Kita dengar cerita saja daripada jauh. Itu pun kita dalam keadaan yang stres dan berdebar. Tetapi dalam konteks bila sampai ke MCO 3 ini, kita lihatlah di hadapan kita ni dengan bilangan kes bukan saja 3 digit, bukan saja 4 digit, sekarang ni sudah menjadi 5 digit. Jadi bila sudah menjadi 5 digit itu sebenarnya menunjukkan bilangan yang sangat banyak. Dan kita sangat terkesan dengan bilangan itu. Itu yang pertama. Hari demi hari keadaan itu berlaku. Ya? Berulang. Dan kita menimbulkan keresahan, kebimbangan, stres yang berpanjangan. Itu satu. Kemudian bila kita lihat tahun-tahun sebelum ini, kes-kes positif adalah orang-orang yang tidak kena-mengena dengan kita. Tetapi kita cuba tengok bila MCO 3 ni, 3.0, dia melibatkan orang-orang yang hampir dengan kita. Dan ada yang sangat terkesan, orang yang sangat hampir. Begitu juga dengan kematian, orang yang sangat-sangat hampir. Jadi, sudah tentu dia menimbulkan satu tekanan yang sangat besar. Dan mangsa kepada COVID ini, kan, yang mengalami tekanan jiwa, tekanan perasaan, stres yang sangat besar ini, tidak berlaku secara berkelompok. Kalau berlaku event itu berlaku di satu tempat, malapetaka itu contohnya banjir di satu tempat. Dan kita boleh nampak siapa mangsa dan sebagainya, dan kita nampak dengan jelas bahawa inilah insan-insan yang perlu kita bantu. Inilah insan-insan yang terkesan jiwanya, mentalnya, perasaannya, psikologikalnya, walaupun selamat daripada kecederaan, walaupun selamat daripada kematian, impak kepada event itu menyebabkan dia sangat terkesan dari segi emosinya. Kita nampak dengan jelas.
tetapi bila sebut sahaja mangsa COVID ini, kan, terkesan disebabkan oleh family-nya, terkesan kerana kerjayanya tidak ada, kan, hilang peluang pekerjaan, hilang hilang mata pencarian. Kita nampak sendiri cukup ya kalau kita buat sedikit perbandingan. Kalau dahulu kan sumber sektor ekonomi bergerak pantas, laju, cepat, aktif, termasuklah juga sektor penerbangan, kan? Kita buat perbandingan. Saya dulu sewaktu di institusi yang terdahulu, memang perjalanan daripada KLIA ke destinasi-destinasi seperti KK, Kuching, Johor Bahru, Sungai Penang ataupun ke Langkawi, kan, seluruh dan sampai ke luar negara. Jadi berlaku begitu banyak sekali yang melibatkan penerbangan. Dan kalau kita tengok kapal terbang, ya, penerbangan pada suatu ketika dahulu, contohnya daripada KLIA ke KK, Kota Kinabalu, bukan Kuala Kangsar ya, ke KK, Kota Kinabalu. Jadi bilangan penerbangan itu dalam satu hari tak kurang daripada 15 penerbangan. Tetapi apa jadi sekarang ini? Bila kita tengok jadual penerbangan KK Kuala Kangsar ke bukan Kuala Kangsar ya, KK Kota Kinabalu. Daripada KK ke KLIA. Jadi berapa penerbangan dalam sehari? Jadi bila terjejasnya penerbangan, sudah tentu dia melibatkan ekonomi, dia melibatkan syarikat, dan bila ekonomi syarikat terjejas, siapa yang akan terjejas seterusnya? Iaitu pekerja. Kan? Bila kapal terbang lebih banyak yang grounded, kan, di atas permukaan bumi daripada yang terbang, bermakna itu menunjukkan pekerjaan yang berkait, ya, pekerjaan yang berkaitan dengannya sangat terjejas. Dan anda terjejas dari segi ekonominya, tetapi mereka semua terjejas dari segi pendapatan mereka. Dan bila kita sebut pendapatan dalam dunia moden ini, kan, kita tak boleh nak mengelakkan diri. Kita jangan ada perkataan Allah ulat dalam batu pun boleh hidup. Itu ulat dan memang batu itu adalah makanan dia, kan? Dan dia cukup untuk makan lumut-lumut yang melekat sedikit di atas permukaan batu itu. Baik, dan kita jangan samakan dengan kehidupan orang-orang dahulu. Allah, orang dulu tu elok je, tak kerja apa semua sekali, elok je hidup membesarkan 7 anak. Tak sama kehidupan. Orang dahulu ekonomi secara tradisional. Ya, walaupun dia hidup hari ini bekerja, hari ini dapat upah dan hari ini kita habiskan, besok kerja lagi, dapat duit lagi, kita habis. Jadi ekonomi sara diri. Dan kehidupan di kampung berbeza, pucuk paku dan sebagainya ada di halaman rumah, dan dalam masa yang sama kita boleh tangkap ikan di sawah dan sebagainya. Dan itu adalah nature kehidupan, kan, pada ketika itu. Tetapi individu yang tinggal di bandar dengan sewa, dengan ada komitmen yang lain. Individu yang makan gaji sebenarnya di samping gaji itu sudah ada komitmen. Apa komitmen? Bila ada makan gaji, sudah tentu ada hutang. Hutang kereta, hutang rumah dan berbagai jenis hutang. Dan itu adalah komitmen yang menunggu. Kan? Komitmen yang menunggu. Jadi, bila terjejas pendapatan, ada dua perkara yang miss di situ. Iaitu komitmen dalam masa yang sama untuk memenuhi keperluan kehidupan harian ini. Kan? Kita tak boleh samakan yang tinggal di kampung. Di kampung tak ada komitmen. Mereka tidak ada hutang. Hidup aman, damai, relax. Tetapi orang yang tinggal di bandar ni berselirat ya, pemikiran dia untuk memenuhi kedua-dua keperluan itu, komitmen dan juga keperluan harian, makan, minum, pakai dan sebagainya. Jadi itulah dia ya, di antara perkara-perkara yang kita nampak. Dan bila terjejas dari segi pendapatan ini, Masya Allah, kan? Jadi
ramai yang mengalami stres, dan stres ini bukan sekadar pada stres biasa. Jadi syukur alhamdulillah dan terima kasih kerana saya diberikan peluang untuk memperihalkan perkara-perkara ini, dan anda semua sudah tentu turut juga terjejas kan, sebagai mahasiswa, mahasiswi, anda juga rasa begitu terjejas sekali. Namun demikian, bila kita kaitkan, kita bandingkan dengan rakan-rakan kita, dengan masyarakat yang ada di sana sebenarnya, mungkin kita terjejas, mungkin ke belakang sedikit beberapa langkah berbanding dengan mereka yang benar-benar terjejas disebabkan oleh pandemik ini. Jadi sama juga, semua orang terjejas. Cuma tinggal lagi bila kita berhadapan dengan sesuatu isu, sesuatu event, dia memberikan kesan kepada fikiran kita, kan? Dan kadang-kadang bila kita teringat saja, terfikir saja tentang event itu, kita akan menyebabkan timbul, dia menjadikan triggering event. Triggering event yang memberikan impak kepada perasaan, memberi impak kepada fikiran kita, dan memberi impak kepada behavior kita. Ya, sebab itu, tiga perkara itu adalah aspek psikologikal manusia yang ada pada saya, yang ada pada Ashraf, yang ada pada Muhammad Ashraf. Oh, ada dua Muhammad Ashraf, satu Ashraf, satu Muhammad Ashraf. Yang ada pada Faiz, yang ada pada Izzat, yang ada pada Ifah. Kita ni sebenarnya ada tiga elemen psikologikal utama, iaitu fikiran, perasaan dan behavior. Behavior ni adalah reaction kepada apa? Reaction kepada perasaan kita. Kan? Reaction kepada perasaan kita. Dan perasaan ini sebenarnya kita tak boleh tunjukkan kepada orang lain. Saya tak boleh nampak perasaan Ashraf, Zakri pada hari ini. Kita tak nampak suka ke duka dan sebagainya. Begitu juga satu elemen lagi, iaitu fikiran. Saya tak tahu apa yang difikirkan oleh Syauqina, Afifah. Saya tak tahu juga apa yang terfikir oleh Nur Safina. Kan? Muka pun tak nampak kan? Tetapi, apa yang kita fikirkan, apa yang kita rasakan, reaction dalam bentuk behavior, dan bila dia menunjukkan reaksi dalam bentuk behavior ini, barulah kita perasan, oh dia ni suka, oh dia ni cemas, oh dia ni takut, oh dia ni bimbang, oh dia ni stres. Kan? Jadi bila reaction dalam bentuk behavior itu, bermakna reaction itu, barulah kita dapat kesan. Kan? Okey, baik. Saya sebenarnya saya nak kaitkan. Jadi bila kita saya nak kaitkan dengan tajuk juga ni kan, sebab siapa Ashraf dia missing untuk menekankan perkataan apa tadi? Apa tadi? Stigma. Stigma tu tadi. Jadi begitu juga dengan stigma. Bila biasanya perkara-perkara yang menjadi stigma ni adalah perkara-perkara event yang telah kita jalani dan membawa kesan yang negatif. Kita negatif kepada diri kita, kan? Kepada perasaan kita, kepada behavior kita. Jadi bila sebut sahaja sesuatu perkara, sesuatu event itu, automatik dia akan memberi impak kepada kognitif. Otomatik kognitif akan react dalam bentuk mungkin rejection, kan? Dia reject, dan dalam masa yang sama perasaan timbul, tak seronok, dan kemudian diikuti dengan reaction dalam bentuk behavior, tak datang kelas. Kan? Jadi itu dia berkaitan, kan? Jadi stigma ni serupa juga kepada perkara-perkara ataupun kepada reaksi-reaksi kepada masalah-masalah psikologikal yang lain. Contohnya trauma, contohnya fobia, kan? Fobia. Contohnya fobia ulat. Ulat, kan? Ulat di sayur. Ada orang yang sangat fobia. Jadi kita tengok kan,
Bila nampak ulat saja kan, semua yang ada di tangannya dilepaskan. Oh, pocong. Kan? Jadi reaction. Reaction itu berbentuk apa? Itu adalah reaction dalam bentuk behavior. Setelah berlaku reaction aspek dalaman diri kita, kognitif, fikiran, perasaan kita takut dan diikuti dengan hilang kawalan kepada behavior. Kan? Jadi begitu. Dia reaction dalam keadaan tertentu. Jadi itu yang berlaku apabila sesuatu itu tidak seronok dan bila tiba-tiba memberikan kesan psikologikal yang negatif. Bukan tidak seronok, menyakitkan, tidak seronok, menghampakan, tidak enjoy, kan? Jadi perkara itu menimbulkan perasaan-perasaan yang saya sebutkan tadi. Jadi dengan sendirinya perkara itu menjadi stigma, termasuk juga kelas secara online, kan? Bila sebut saja kelas secara online ni, Masya Allah, malasnya lah. Ini pun pukul 9 ni kan, malam kan ada kelas. Ini kelas online juga lah ni. Awal-awal kita rasa tak seronok dan sebagainya, kan? Okey. Jadi itu yang berlaku, ya. Dan rasanya saya boleh kaitkan stigma itu dengan stres. Dan saya nak membincangkan bukannya stigma itu sahaja, tetapi saya nak melihat, kan, stigma menimbulkan stres, tetapi lebih pada malam ini untuk membincangkan tentang stres itu, kan, perkembangan, development of stress itu. Dan proses perkembangan stres itulah nanti yang akan membawa impak tertentu kepada kita. Dan impak ini sebenarnya berbeza-beza, impak psikologi ini. Ada yang stres biasa, ada yang tak berapa stres, stres sikit-sikit je. Jadi bermakna stigma tu tak berapa besar. Tetapi kalau individu yang mengalami stres yang banyak, betul-betul lah online kelas itu menjadi stigma yang betul-betul bermakna dalam kehidupan kita, ya. Nak tengok skrin. Oh, tak boleh cancel. Oh, saya nak uploadkan bahan ni, ya. Window. Okey. Saya pindah sikit, ya, tajuk perbincangan kita malam ini. Boleh, ya? Anak-anak semua? Boleh, Prof. Boleh, ya? Boleh. Okey. Jadi saya akan pindah sikit. Baik. Sebelum kita bincangkan lebih mendalam lagi, kan? Lebih mendalam lagi, kita nak tengok dia. Apa yang kita panggil sebagai stres itu, ya? Apa itu tekanan? Apa itu stres, ya? Baik, dari segi bahasanya, kan sebenarnya dia timbul daripada perkataan Greek, ya? Stringe. Jadi stringe ni maksudnya kejang ataupun tegang, ya? Jadi daripada stringe itu timbulnya stres. Jadi secara psikologikal memberi kesan kepada psikologikal dan dalam masa yang sama dia memberikan kesan impak kepada aspek fizikal. Dan apa impak ke atas psikologikal ini? Ya, aspek memberi impak kepada psikologikal ni seperti mana yang saya kongsikan tadi. Ada 3 elemen utama aspek psikologikal manusia, iaitu kognitif, afektif dan behavior, respon kepada perasaan itu, ya. Jadi bila kita menghadapi sesuatu, kan, kita akan dalam situasi tertentu kita akan rasa tegang, kita akan kejang dari segi psikologikal, dari segi fikiran kita, dari segi perasaan kita dan react dalam bentuk behavior, ya, tegang dan kejang, kan. Begitu juga kejang dan tegang ini secara fizikal. Dia melibatkan apa yang tegang dan kejang ini? Dia melibatkan aspek otak dan juga salur darah kita. Ya. Jadi apabila sesuatu event tertentu yang tercetus, contohnya apabila kita nak berhadapan esok, kita nak ujian, nak periksa, besok kita nak periksa dan mata kuliah itu satu subjek yang sangat susah.
Bagaimana keadaan kita pada ketika itu? Sudah tentu kita dalam keadaan kejang dan tegang kedua-dua bahagian itu, iaitu aspek fizikal, aspek psikologikal itu, tegang dari segi fikiran kita. Kita tak boleh nak fokus kepada perkara yang lain dan hanya itu yang menjadi objek utama yang terfikir. Kita menjadi obses sangat kepada event yang itu, periksa itu, kan? Jadi kita obses sangat memikirkan. Bila kita terlalu obses, menyebabkan dia bawa kepada perasaan. Sebab fikiran dan perasaan ini aspek dalaman manusia. Bila kita obses sangat terhadap sesuatu, automatik timbul perasaan. Sudah tentu perasaan negatif. Risau, takut, cemas. Tengok tu kan. Risau, itu perasaan tu. Perasaan, fikiran tak ada rasa, fikiran cemas, risau itu bukan fikiran. Fikiran terlalu obses terhadap perkara itu. Kan? Jadi dia akan membawa impak kepada perasaan dan perasaan akan timbul risau, takut, cemas, kan? Bimbang, kan? Jadi dan kebimbangan itu diterjemahkan di dalam behavior berlaku shaking, terlalu takut, terlalu risau, diterjemahkan melalui ekspresi wajah dan juga diterjemahkan dalam behavior kita. Kan berlain kalau kita dalam keadaan risau, terlalu risau, behavior kita macam mana? Boleh ke kita menari-nari, relax ni? Tak boleh, kan? Jadi automatik. Itu dari segi psychological. Dan dalam masa yang sama, aspek biological. Kita ada dua, psikologi dan biological, melibatkan aspek fizikal. Sudah tentu dia membawa impak kepada otak itu. Dan automatik hormon-hormon dalam badan pun berlaku ketidakseimbangan hormon. Dan daripada situlah degupan jantung pun meningkat, kan? Degupan jantung meningkat dan kemudian diikuti dengan debaran dan kemudian automatik bila degupan jantung meningkat, dia sudah tentu akan darah akan mengalir cepat dan saluran darah pun menjadi sesak tu, semakin sesak. Jadi itu yang menyebabkan kita rasa kejang dan juga tegang. Ya, itu dari segi bahasanya. Namun demikian, dari segi maknanya, okey. Baik. Stres ini adalah satu desakan. Ya, desakan pada otak yang melibatkan fikiran ataupun fizikal. Dan jadi desakan inilah desakan yang berganda ini diletakkan kepada kita semua, kepada mereka dan lalu tercetus daripada peristiwa. Jadi stres ini sebenarnya tercetus daripada sesuatu peristiwa. Dan kalau kita kaitkan di sini adalah kalau anda menjadikan online kelas ini sebagai satu peristiwa yang begitu trigger, itulah peristiwanya yang membawa makna dan sehingga timbulnya stres. Baik, itu kan online kelas. Tetapi tak semua orang menghadapi masalah online kelas. Ada yang rasa peristiwa lain yang menjadi pencetus kepada stres ini. Kan? Peristiwa lain. Contoh, tapi agaknya tak berlaku di USAS ni kan. Kita tahu mahasiswa-mahasiswi di USAS ni baik-baik belaka. Hebat-hebat, ya. Tetapi mungkin berlaku di institusi yang lain. Jadi satu ketika dulu bila kita berada kelas secara bersemuka, hubungan pun banyak secara bersemuka, bertemulah antara amat dengan seminar, kan? Dan berkawan, masing-masing memberi sokongan, memberi motivasi, kan? Tetapi bila pandemik ini, bukan online kelas itu yang menjadi trigger kepada stres yang dialami kerana mereka sudah lama tak berjumpa, kan? Itu ada kemungkinan begitu, kan? Sudah lama tak berjumpa. Jadi bila lama tak berjumpa, sudah tentu akan menimbulkan stres, kan? Jadi bermakna
online kelas itu dijadikan sebagai satu medium. Satu medium. Kan? Tetapi ada event yang lain yang betul-betul menjadi trigger yang menyebabkan timbulnya stres itu. Kan? Tak berlaku kan kepada anda semua? Kan? Okey. Baik. Kemudian yang kedua, itu yang ini. Tetapi mungkin ada yang beyond daripada itu. Kan? Faktor-faktor event-event yang lain. Kan? Yang berlaku. Ya. Contohnya, kehidupan bersama parent tak sama dengan kehidupan kita dengan kawan-kawan. Tak kiralah di asrama, hostel ataupun di rumah sewa. Di sana dia ada freedom, tetapi hidup bersama dengan parent ini, hidupnya bukan tak ada freedom, ada, tetapi dia ada do's and don't yang perlu kita jaga. Walaupun tidak ada peraturan itu jelas, dibukukan, ditampal, tetapi apabila berada dengan parent, dia hidup dengan penuh peraturan, kan? Baik. Jadi itu juga mungkin menjadi peristiwa pencetus, triggering event yang menimbulkan rasa stres ini, kan? Ataupun kita dah lama berkurung dan kita tak kisah, tak heran pun dengan peristiwa-peristiwa dengan peraturan-peraturan itu. Tetapi kita dah lama berkurung. Lama sangat berkurung, tak pergi ke mana, tak pergi ke mall, tak pergi ke Ipoh, kan? Berkurung. Jadi suasana berkurung yang terlalu lama itu juga boleh menjadi triggering event yang menyebabkan kita stres di situ. Kan? Okey. Jadi banyak sebenarnya di sebalik itu yang menimbulkan stres itu, kan? Yang membuatkan kita frustasi, ataupun dalam keadaan yang kerisauan itu, kan? Jadi ini dia ya. Yang stres itu bagaimana dari segi maknanya. Jadi bila sebut saja tentang triggering event ini, jadi kita kaitkan dengan jenis-jenis peristiwa pencetus yang saya nyatakan tadi. Iaitu termasuklah dari yang saya dah bincangkan secara panjang lebar tadi, iaitu malapetaka alam, ya, malapetaka alam kita dah bincangkan. Tetapi ada juga stres ini timbul disebabkan keganasan fizikal, dan kita tidak boleh menolak adanya kemungkinan lama tinggal bersama di dalam satu rumah, sebab kehidupan family berbeza antara seorang dengan seorang. Mungkin ada mungkin mengalami gangguan-gangguan fizikal, keganasan fizikal yang boleh mencetuskan stres itu, kan? Okey. Jadi ataupun yang melibatkan trauma sosial, kan? Trauma sosial ni sebenarnya kita ni dalam media massa pun kita ada trauma sosial di situ. Kita berjumpa di dalam grup WhatsApp, kita berjumpa di alam maya selama ni, kan? Jadi sebenarnya keadaan itu sebenarnya tak sama, kan, dengan keadaan kita bertemu dengan secara face to face ini. Jadi sedangkan dalam kehidupan secara face to face ini dia ada ada keretakan hubungan, ada misunderstood berlaku di antara sesama kita. Apatah lagi apabila kita hanya bertemu secara maya. Tidak hanya sekadar message sebenarnya dia hanya menghantar message, tetapi dalam masa yang sama dia tidak menghantar feeling, dia tidak menghantar sekali di sebalik message itu, dia tidak menghantar feeling, perasaan, dia tidak menghantar makna, dia tidak ada intonasi, dan dia hanya sekadar message saja. Jadi berbeza dengan bila kita berjumpa dengan secara interpersonal ini, dan message itu dinyatakan dalam bentuk komunikasi lisan, berbeza, dia ada intonasinya, dia ada makna, dia disertai dengan ekspresi wajah, kan? Jadi dia membawa makna-makna tertentu yang agak jelas dan terang, dan tidak mudah untuk berlaku misunderstood, kan? Tetapi berbeza dengan message secara WhatsApp dan sebagainya, kan? Dia sekadar message saja. Contohnya, sorrylah aku tak dapat datang kerana sibuk lah.
Kalau secara lisan, dia cara mengujarkannya. Sorry lah, saya tak dapat datang, sibuk lah. Sorry lah ya, saya tak dapat datang kerana sibuk. Dengan ekspresi wajah, dengan eye contact-nya, dengan intonasi suara, message sebenar tu sampai di hati orang yang mendengar, orang yang menerima. Tetapi kalau sekadar message saja, dia boleh membawa kepada interpretasi yang tertentu. Jadi ini juga boleh mencetuskan kepada stres, kan? Okey. Jadi kalau terlalu banyak mesej sangat dalam grup itu, kita jangan lupa ya, kadang-kadang kan orang lain upload dia punya mesej itu dan orang lain ada sokongan tertentu kan. Kawan lain dia support dengan thumb up. Best. Dengan sekarang ni banyak ikon lagi pula tu. Gidi macam-macam kan. Kadang-kadang lawak juga saya tengok dia punya ikon-ikon tu kan. Tanda sokongan ke atas tu. Tiba-tiba saya hantar, lambat sekali orang lain nak respon. Jangankan thumb up. Tak ada, sunyi saja. Aduh, bisanya. Itu juga boleh menimbulkan stres, kan? Boleh menimbulkan stres dan boleh menimbulkan salah faham. Tengok tu ya. Jadi inilah stres-stres di zaman moden ini. Kadang-kadang dulu orang bertemu menyebabkan kita stres. Sekarang ni orang tak bertemu, sekadar mesej saja. Mesej itu juga boleh menimbulkan stres kepada kita. Okey, baik. Mungkin kalau di barat sana kan kita ada trauma spiritual ni kan. Jadi dia punya kadang-kadang ada contohnya lah kan black metal dan sebagainya kan. Ini saya ambil ni daripada literature kan. Jadi masuk ke grup-grup macam gangsterism, dia ada upacara, ada ritual untuk masuk, untuk bai'ah tu kan. Bai'ah. Jadi daripada kajian ni kan ada berbagai-bagai cara secara ritual yang menyakitkan. Dan peristiwa ini sangat menyakitkan dan dia memberi impak kepada aspek psikologikal, ya. Okey. Baik. Kemudian witnessing. Witnessing ini contohnya dia melibatkan penyaksian kita, ya. Kita yang mensaksikan peristiwa sesuatu macam kemalangan jalan raya kan sebagainya, dia membawa kita tak boleh kita move on, tak boleh kita lekangkan dalam kita terlalu obses pada fikiran kita dan dia terbawa-bawa sampai beberapa hari, adapun berminggu-minggu disebabkan oleh peristiwa yang berlaku pada orang lain yang kita hanya menyaksikan juga, kan? Jadi boleh berlaku begitu. Dan apatah lagi tentang keganasan fizikal ni, keganasan fizikal, kena tumbuk, kena buli, kena dera, kan? Kemudian ada kena pemerkosaan dan sebagainya yang memberi tekanan bukan saja daripada aspek psikologi, aspek fizikal, tetapi juga dia memberi tekanan yang sangat mendalam kepada aspek psikologi, ya. Okey, baik. Jadi itu yang menyebabkan kadang-kadang bila kita lihat, bila sebut saja stres ni, dia ada beberapa tahap tertentu, kan? Jadi dia bergantung kepada intensiti event yang berlaku itu, kan? Intensiti. Dia akan menyebabkan kita rasa tertekan, kita rasa kejang, kita rasa tegang, psychological kita, physical kita, kan? Disebabkan oleh event itu. Jadi bila sebut sahaja level of stress, dia akan menghasilkan stres dan dia ada level tertentu, ya, kepada stres itu. Jadi level yang paling rendah sekali adalah eustress. Eustress. Baik, eustress ini adalah stres yang membahagiakan. Stres yang membahagiakan. Tak berlakulah kepada pelajar-pelajar USAS kan. Kalau nak bertemu di antara Ali dengan Minah kan. Contohnya lah kan kawan baik. Kita taklah kata boyfriend, girlfriend. Tetapi sebenarnya saya faham usia-usia yang seperti ini sebenarnya kita tak boleh melarikan diri daripada perasaan-perasaan love and belonging kan. Jadi itu dia. Jadi
kadang-kadang perkara-perkara yang melibatkan love and belonging itu pun akan menyebabkan kita menghadapi stress. Nak berjumpa pun kita stres. Baju mana kita nak pakai ni kan? Teringat tak cerita Piramli tu? Sampai dia pinjam baju tu walaupun baju dalam dia macam roti kirai kan? Punyalah dia stres kan? Jadi baju pun kita nak pilih, jangankan kalau lelaki tu mungkin okey sikit, tapi kalau perempuan tu kan saya rasa persediaan untuk bertemu tu sebenarnya lagi stres kerana tudung yang mana, baju yang mana, dan sudah tentu kalau boleh kita nak present yang terbaik, the best. Jadi itu sebenarnya kita nak matchkan warna tudung, warna baju, warna kain kita kan, itu tak stres tak? Itu stres tu sebenarnya. Tetapi stres itu adalah stres yang membahagiakan. Stres yang membahagiakan. Dan perkara itu juga berlaku kepada pasangan yang nak mendirikan rumah tangga kan. Jadi katakanlah ini move ahead ke hadapan kan. Jadi kita lebih ke hadapan lagi tentang katakanlah direstui oleh kedua ibu bapa kan. Jadi sebenarnya kita nak melangkah ke alam pertunangan itu juga akan menimbulkan stres. Tetapi seperti yang tadi, itu adalah dalam bentuk eustress. Stres tertekan tetapi stres itu membahagiakan. Nak melangsungkan perkahwinan, nak menyediakan duit hantaran. Ni lelaki. Sekarang ni duit hantaran tu macam bukan masa zaman saya dulu. 35-40 tahun yang dulu. Hantaran dulu paling tinggi pun 2,000, 2,500. Tetapi sekarang ini jangan 2,500 kan? Jadi nak menyediakan duit hantaran itu pun suatu yang stres. Tetapi stres dan dalam erti kata dalam lebih stres, eustress ini adalah stres yang timbul tetapi di bawah keupayaan kita untuk mengendalikannya. Kita stres tetapi masih boleh dikendalikan kan. Jadi walaupun kita rasa tegang, kita rasa sangat tertekan, tetapi akhirnya kita rasa seronok. Kerana kita dapat bersama dengan orang yang kita sayangi kan. Lebih kurang begitu. Baik, begitu juga kehidupan ni ke depan, nak melahirkan anak. Ataupun ni, adjustment. Lepas ni hidup bersama. Stres tak? Stres juga. Dan itu juga dalam kategori eustress juga. Hidup bersama kemudian nak melahirkan anak. Jangan kata lelaki ataupun suami yang tak melahirkan anak tak stres. Kan? Lelaki ataupun suami juga kadang-kadang 2 kali ganda berbanding dengan isterinya yang nak melahirkan anak. Kalau katakanlah di labor room tu satu bangunan, 10 kali suami tu akan tawaf keliling ke sana, mula-mula patah balik ikut jam, patah balik lawan jam. 10 kali berpusing menunggu kelahiran itu dalam keadaan yang stres, dan itu semuanya adalah eustress. Begitu juga apabila kita ada anak nak menyambut hari raya, stres tak mak bapak kita? Stres. Nak menyediakan kelengkapan daripada dulu dan sebagainya, belanja lebih, stres. Tetapi itu juga adalah eustress, kan? Jadi peringkat stres yang pertama ni, kan? Kita nak masuk universiti dulu. Mula-mula nak masuk ke USAS. Kita juga stres tau, kan? Jadi namun demikian dia eustress, kan? Okey. Itu level yang pertama, stres, ya. Kemudian yang kedua, distress. Distress ini apabila tahap tekanan itu bertambah dan tahap itu melampaui daripada keupayaan kita mengendalikannya. Jadi dia akan menjadi distress, tahap stres yang tinggi, yang meningkat, tetapi keupayaan kita tak sampai ke arah itu untuk kita menanganinya. Dia akan menjadi distress.
Sebagai contoh, antara siapa? Si Mina dengan si siapa tadi? Lupa, Abu lah kan? Abu dengan si Mina tadi. Abu minta lah family dia merisik. Dia dah beritahu pada Mina, dah pakat, jangan mahal-mahal je, 10,000 je. Saya mampulah. Okey, kata si Mina. Tapi bila sampai pada keluarga Mina, datang rombongan itu, apa kata kalau kita minta lah pihak lelaki menyediakan 20,000. Jadi baliklah diterima, dan kemudian lepas itu baliklah rombongan lelaki dan dia bercakap pada Abu. Abu, 20,000 ya? Ha? Dalam masa 1 tahun, target 10,000 tetapi jadi 20,000. Tengok tu. Dia sudah melampaui tahap stres akan meningkat. Kerana apa? Peningkatan tahap stres itu melampaui daripada keupayaan kita untuk menangani stres itu. Menangani situasi itu. Jadi dia sudah menjadi distres. Bila distres ini, dia keadaan tekanan, kejang dan tegang yang kita alami itu sebenarnya sudah semakin nyata. Dan itu yang menimbul, kalau berdebar pun dia akan menjadi debaran bertambah kencang. Kalau bimbang pun kebimbangan bertambah severe lagi. Dan kalau kita sedih pun dia akan menjadi bertambah sedih. Kerana apa? Bimbang, takut, sedih kerana orang yang kita nak mempertahankan tu, tetapi dalam masa yang sama agak tercabar kerana dia agak tinggi melampaui daripada keupayaan kita. Dan jadi kita sudah mula distres, dan tanda-tanda distres itu sudah mula ditunjukkan dalam bentuk behavior biasanya. Jalan kalau ketawa pun, Abu kalau jumpa dengan kawan-kawan pun, kalau ngeteh kan, keluar minum kopi ataupun ngeteh, kawan-kawan akan nampak perubahan. Dia akan tak banyak bercakap, kan? Banyak diam, dan ekspresi wajah tidak seceria dahulu. Orang lain yang ada di sekitarnya boleh detect, boleh mengesan keadaan ataupun perasaan yang dialami oleh rakan kita. Jadi berbanding dengan eustress tadi, stres yang dalam kawalan kita, orang lain dia tak keluar dalam bentuk perubahan behavior. Baik, jadi itu dia. Orang lain boleh kesan. Banyak menong, kan? Jadi berlakulah perubahan-perubahan ini. Kalau kuliah pun, kalau dulu dialah orang yang pertama, tetapi bila event itu berlaku, dia pun menjadi orang yang agak lambat. Dan apatah lagi kalau seminar tu satu kelas, kalau nak berjumpa dengan seminar pun, dia tidaklah seceria dulu, dan kedua-duanya dalam keadaan yang kebimbangan tinggi. Kan? Agaknya macam itulah kan? Okey. Jadi, saya dah bagi contoh-contoh ini, supaya kita nampak dengan jelas lagi kan? Okey. Begitu juga kalau kita nak menghadapi peperiksaan, buat assignment dan sebagainya, kita ada level of stress itu. Ada yang eustress, rasa satisfaction, seronok, yes, dapat sempurnakan, yes, ada bahan, yes, ada ni, yes. Tetapi jangan lupa, ramai di kalangan kita yang terbelenggu dengan distress ini apabila kita nak menyiapkan assignment kita, kerana kadang-kadang bilangan assignment yang banyak menyebabkan kita dibelenggu dengan distress itu. Kan? Okey, baik. Kemudian yang seterusnya, bila stres ini sebenarnya, kalau sebelum ini, satu sumber yang menyebabkan stres. Tetapi apabila kita berhadapan dengan berbagai sumber dalam masa yang sama, pihak perempuan demand mengenakan harga 20,000, dalam masa yang sama juga banyak assignment yang kebanyakannya due date, dan kemudian dalam masa yang sama pula mungkin mak ataupun ayah kita sakit. Sumber stres itu sudah berbagai. Dan jadi stres itu akan accumulate. Dia akan menjadi cumulative stres. Berganda-ganda. Sudah jatuh, ditimpa tangga, terlenyek tai ayam. Itu dia, berganda-ganda stres itu. Jadi, sudah tentu impact stres itu.
sudah tentu tak sama dengan distress. Dan jika sekiranya distress dan kumulatif stres ini tidak dapat kita tangani, kita tak dapat tangani dalam satu jangka masa tertentu, ada possibility kita akan terbelenggu dengan traumatic stress. Stres yang traumatik. Kan? Jadi stres yang traumatik ini dan stres yang traumatik inilah yang akan menyebabkan kita mengalami gangguan-gangguan mental. Ya, okey. Jadi tengok gambar rajah ni berdasarkan kepada apa ni. Itu sebabnya jangan kita tengok satu lapis saja yang berlaku kepada kawan-kawan kita. Mungkin simptom yang dialami itu, simptom stres yang kumulatif ataupun distress ataupun apatah lagi traumatic stress ini, kebetulan di ujung semester assignment banyak dan kita menjangkakan assignment yang banyak itu yang menyebabkan rakan kita distress. Kadang-kadang di assignment itu apart, ya, sebahagian saja yang menyumbang, tetapi the main event yang menyumbang tak semestinya assignment yang berlambak itu. Mungkin ada perkara-perkara yang lebih signifikan yang menyumbang kepada level of stress ataupun severity of stress itu. Severity, ketenatan stres itu. Ya. Jadi, bila sampai kepada traumatic stress ini sebenarnya sudah mula muncul gangguan-gangguan mental. Kan? Jadi ini yang perlu kita fahami supaya apa? Supaya pada peringkat awal kita dapat detect, kita dapat kesan, ya. Dan seperti mana ni, eustress kan? Kemudian diikuti dengan distress. Saya tak mulah bacakan ini, saya dah nyatakan tadi cumulative stress dan juga traumatic stress. Jadi stres yang traumatik ataupun traumatic stress ini stres yang ekstrim, kan, yang berlaku disebabkan peristiwa yang traumatik. Dan dia berlaku stres ini dalam jangka masa yang panjang dan dia develop bukan sehari dua dan disebabkan oleh kehidupan kita, kan. Kadang-kadang kita berhadapan dengan event tertentu yang menyebabkan kita stres, kita tak dapat selesaikan stres itu, tiba-tiba kita berhadapan dengan perkara lain dan dia menyumbangkan, menambah lagi tahap severity stres itu. Kemudian kita berhadapan pula dengan event-event yang lain. Jadi, stres itu sentiasa develop, ya, sentiasa develop yang menyebabkan individu sampai kepada level tertentu muncul tindak balas tertentu, ya, terutamanya kadang-kadang kita nak lari daripada perkara-perkara yang menimbulkan banyak yang menimbulkan stres itu, ataupun kita overwhelmed, terpaku, terkedu, kita tak boleh move on, kita stuck di situ, kan, ataupun kita panik, kan. Jadi itu sebenarnya membawa traumatic stress ini, dia akan membawa reaction sama ada kita fight, tetapi setiap kali kita fight, event-event yang menyebabkan, yang menyumbang kepada stres itu, kita gagal untuk kita fight, kita masih lagi dibelenggu stres itu, kerana event itu sangat tegar, kan? Sangat tegar. Ataupun kita kita larikan diri. Bila kita melarikan diri daripada sumber stres itu, sebenarnya proses kita lari, kita tak facing the problem itu, sebenarnya kita akan berhadapan dengan problem-problem yang lain, event-event yang lain, dan itu yang akan menyebabkan stres kumulatif stres ini tadi, kan. Jadi akhirnya bila kumulatif stres ini tak dapat juga kita selesaikan, so kita akan terperangkap, ya, manusia ataupun individu akan terperangkap dalam traumatic stres ini. Jadi flight ni bermakna dia lari, tak mau nak facing, itu yang menyebabkan dia akan berhadapan dengan event-event yang lain dan accumulate kesan stres itu semakin develop, semakin meningkat, ya. Okey, itu dia. Kemudian
ataupun kita freeze. Kita dah tak tahan sangat, makna kita dah kata senang orang Perak kata tumpor lah kita ni Yop, kan? Kita menjadi tumpor di situ dan kita tak bermaya lagi untuk menghadapinya. Kita freeze, terkedu dan maksudnya kita tak datang kuliah, kita tak tak buat assignment, kita tak attend orang dan banyak kita bersendiri, tak mau nak terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang kita sukai dulu, ya. Jadi itu maksudnya kita freeze, kan? Kita freeze. Bermakna kita tak participate kepada apa yang kita suka dulu, kan? Kita tak terlibat, kita melarikan diri, mengelak diri, withdrawal daripada social dan sebagainya. Itu tandanya kita freeze response, ya. Baik. Jadi ada tanda-tandanya. Jadi jika berterusan dan semakin tenat mengakibatkan kita ada possibility mengalami gangguan-gangguan mental, ya. Okey dia. Itu dia. Baik. Jadi bentuk-bentuk stres yang traumatik ini sebenarnya mungkin ya berlaku, kan. Yang betul-betul yang menjadi trigger kepada stres itu sebenarnya kadang-kadang tidaklah trigger sangat. Tetapi kadang-kadang dia berlaku secara kumulatif dan bila berhadapan dengan perkara yang betul-betul trigger itu dan perkara itu tidak dijangka dan kadang-kadang kita tidak bersedia dan tidak berupaya untuk menghadapi ataupun mencegahnya, dan kadang-kala perkara itu berlaku berulang kali dan ditambah pula memang ada individu yang lain yang memang sengaja, memang bersifat kejam terhadap kita. Jadi itu yang menyebabkan, dan kadang-kadang isu ataupun event itu seakan-akan sama dengan pengalaman-pengalaman di masa lampau kita. Jadi itu yang akan membelenggu kita dengan stres yang traumatik, ya. Okey, baik. Setakat ni ada nak tanya tak? Sebelum saya meneruskan perbincangan itu. Ada tak? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Ya. tugas MC Ashraf Zakri dipindahkan kepada saya, Muhammad Izzat bin Kharudin. Okey, silakan. Jadi saya memulakan satu soalan. Okay, seperti yang kita tahu, adab terhadap guru semakin luntur, Ya. disebabkan terjadinya pengajian gas talian yang dominannya pada pelajar, iaitu mahasiswa itu sendiri. Jadi yang memberi tekanan itu di sekitarnya, dan mengikut pada pandangan doktor, mengikut pada pandangan profesor, apakah solusi dan pandangan yang paling tepat bagaimana kita nak bagaimana kita sendiri dalam menanganinya. Mohon beri pencerahan. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Adab kepada guru. Maksudnya adab kepada guru tu macam mana, ya? Antara Maksudnya online kelas dengan secara fizikal, ya? Ya. Maksudnya secara online kelas ini berlaku pengurangan adab kepada guru itu. Ya, betul, betul. Oh, okey. Dan itu juga boleh menyumbang kepada fenomena stres itu. Betul. Oh, okey. Baik. Stres ini sebenarnya berlaku bukan sekadar melibatkan event yang berlaku, peristiwa yang berlaku, sebab sesuatu peristiwa itu sebenarnya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, orang barat dia meletakkan peristiwa itu berlaku by nature, kan. Tetapi kita yang ada agama ini, kita meletakkan bahawa setiap sesuatu itu berlaku dengan izin dan dengan disebabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak berlaku secara nature. Baik, itu dari segi kita menangani event, dari segi makna kepada event itu. Dan kadang-kadang bila berlaku terhadap sesuatu, event itu berlaku, dia akan melibatkan nilai ataupun values kepada setiap orang itu berbeza-beza. Jadi begitu juga, ya, apabila berlaku fenomena online kelas ini, sebenarnya berlakulah rentetan event-event yang kecil itu.
kan, peristiwa-peristiwa kecil itu. Dan salah satu daripadanya, banyaklah tu, tak dapat berjumpa dengan orang, tak dapat berkomunikasi dengan rakan dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, nampak kelunturan adab menuntut ilmu itu secara online. Kan? Itu adalah mungkin event-event yang terhasil kesan daripada online kelas itu. Dan setiap event-event itu kadang-kadang kecil pada orang lain tetapi besar kepada individu tertentu. Mungkin saudara siapa tadi? Siapa? Saudara Izzat siapa? Herudin. Izzat. Okey, Izzat. Izzat Herudin, dia merasakan bahawa dia tak dapat berkomunikasi dengan pensyarah, kepada guru, dan dia tidak boleh menghargai, dia tidak berlaku sebagaimana secara face to face. Jadi itu sebagai main event yang menjadi trigger kepada Izzat, kan? Tetapi rasanya tidak semua menjadikan adab itu sebagai titik trigger untuk menyumbangkan kepada stres itu, kan? Jadi sebenarnya dia begitu general keadaannya, dan seperti mana yang berlaku, kan? Berlaku dalam perubahan di masyarakat yang disebabkan oleh MCO, kan? Jadi ada orang yang begitu trigger dengan pendapatan, terkesan dengan ekonomi. Ada orang terkesan kerana tak dapat balik kampung berjumpa dengan orang yang disayang. Ada orang yang terlalu triggered kepada tak boleh keluar daripada rumah, tak boleh bekerja. Dan ada orang triggered kerana apa? Kerana mak bapak dia sakit tetapi dia tidak dapat menziarahi. Okey. Jadi itu sebenarnya lain event, lain orang, lain event yang menjadi triggered terhadap main event yang besar. Jadi bila kita lihat online kelas ini, dia akan menghasilkan seperti mana saya katakan tadi, kan, adab kepada guru, itu juga menjadi trigger kepada sebahagian besar, kepada sebahagian daripada pelajar. Tetapi dalam masa yang sama, ada pelajar-pelajar yang lain juga tidak merasakan itu sebagai satu yang begitu trigger. Ada aspek lain, tak boleh berjumpa dengan kawan menjadi triggered. Tak boleh berbincang dengan kawan menjadi triggered. Duduk lama-lama di rumah menjadi triggered. Yang itu yang akan paling besar yang mempengaruhi stres. Jadi makna tu tadi sebenarnya berbeza-beza. Seperti kematian, kan? Seperti kematian. Ayah kita meninggal, ada orang ayah meninggal tidak begitu memberi terkesan berbanding dengan adik dia. Kalau ikutkan hukum logik, ayahlah lebih memberikan trigger, lebih menyumbang kepada aspek stres itu tadi. Tetapi ada yang tidak begitu trigger. Kerana apa? Kerana makna kehilangan, makna situasi itu, makna event itu berbeza-beza di antara satu sama lain, kan? Jadi semuanya adalah sama saja proses. Internal itu sekadar pencetus saja, tetapi stres itu sebenarnya hasil daripada bagaimana kita menginterpretasikan event itu. Kerja kognitif. Bagaimana kita menginterpretasi event itu yang akan membawa kepada makna, kan? Dan itu yang akan membawa mencetuskan emosi, dan sama ada terlalu stres, sangat stres ataupun kurang stres dari segi severity of stress itu tadi, dan itu yang akan membawa kepada respon kepada behavior, kan? Jadi itu. Jadi mungkin sebahagian besar macam Izzat, kan, baguslah sebab tidak dapat berguru tu secara direct. Itu adalah salah satu daripada adab kita berguru. Makna kita mengadap guru kita. Itu yang menjadi, bila online kelas ni, dia menjadikan itu sebagai very triggering, kan? Dan itulah yang akan menyumbang. Tetapi saya fikir tak semua orang yang ada perasaan begitu. Sebab setiap orang itu, dia ada event yang memberikan makna yang tertentu. Jadi makna itulah bagaimana kita menginterpretasi itu, membawa makna tertentu, itu yang akan mencetuskan stres. Bagaimana ya, Izzat? Menjawab betul. Okey, jadi dia sebenarnya stres ini very subjektif, kan? Very subjektif, kan? Itu sebenarnya
orang akan tidak kisah pun kalau sesuatu perkara itu. Tetapi kalau timbul perkara yang lain, dia terkesan. Jadi bermakna very subjektif kan terhadap event, bergantung kepada makna kita. Dia seperti kenapa kita suka kepada seseorang. Perasaan suka itu adalah terdorong daripada perasaan pandangan mata yang kita suka. Sedangkan pandangan mata itu bersifat subjektif. Kenapa tak suka kepada A, kenapa tak suka kepada B, tetapi dia suka kepada C. Very subjektif. Dan dia memberi impact kepada perasaan kita. Kan? Jadi itu dia. Okay, Izzat ya, dan juga anak-anak yang lain. Baik, saya ambil ni ya, contoh ni ya, PKP 3.0 ni. Ini yang kita telah bincangkan tadi kan. Dan dia ada kaitannya dengan psychological chain, rantai psikologi dalaman ini. Dan ini dari segi saya sebenarnya berorientasikan kepada psikologi kan, counselling. Dan cuma tinggal lagi orientasi akademik saya memang terlalu akademik, tetapi saya asimilasikan juga dengan aspek budaya dan agama dalam konteks kita Islam. Bermakna sebenarnya ada satu elemen lagi ya dari segi aspek psychological chain ini, aspek dalaman, iaitu aspek spiritual di situ dan juga aspek religiosity. Ada dua perkara, iaitu aspek religiosity dan spiritual. Dan Islam meletakkan kedua-duanya menjadi satu. Kalau di barat sana kan dia berpisah. Di barat dia pisahkan di antara spiritual dengan religiosity, dengan aspek kognitif, afektif dan behavior. Tetapi Islam itu dia meletakkan di dalam tu adalah satu Islam tu juga ada aspek religiosity dan juga di situ adalah aspek religiosity. Bermakna yang terkandung dalam rukun iman dan rukun Islam itu kan. Anda lebih hebat daripada saya sebenarnya. Saya ni siapalah kan. Jadi satu elemen di situ sebenarnya ada. Ada di situ, dia memainkan peranan yang sangat penting. Tetapi dalam masa yang sama, dalam diri kita ni kita ada kognitif, ada afektif, ada behavior. Dan di samping itu ada satu elemen lagi, iaitu tentang religiosity dan juga aspek spiritual itu tadi. Jadi keempat-empat itu ada pada diri kita, ya. Sama ada dan biasanya dia dalam keadaan aspek psikologikal. Ada tetapi tidak nampak. Tetapi reaction itu menggambarkan kita dipengaruhi oleh elemen itu. Behavior, reaction dalam bentuk behavior dipengaruhi itu. Jadi event PKP 3.0 dia melibatkan bilangan kes yang saya nyatakan tadi kan. Jadi ia berlaku dengan pantas. Kan? Dalam masa kita sebenarnya bila kita berhadapan dengan event perubahan, kita tak boleh nak mengelak daripada event yang melibatkan berlaku perubahan. Sebab manusia ni dikurniakan Allah SWT keupayaan untuk berhadapan perubahan kerana manusia boleh adjust aspek kognitif, afektif, behavior dan aspek religiosity dan juga aspek spiritual tadi. Ada adjustment di situ. Apabila kita berhadapan dengan perubahan demi perubahan yang berlaku dalam kehidupan kita. Tetapi bila berlaku COVID-19 ini menyebabkan PKP 3.0 dan melibatkan SOP dan sebagainya dan melibatkan online kelas pun dijalankan secara online, kita telah pun diasuh, diorientasikan bila kelas saja adalah secara bersemuka. Sejak di bangku sekolah, di bangku tadika lagi, sekolah rendah lagi, sekolah menengah dan pra-universiti dan masuk universiti. Ditarbiahkan kelas secara bersemuka. Ada tempatnya, ada situasinya, ada murabbi, ada gurunya secara face to face. Tengok. Tetapi bila berlaku PKP ini, keadaan itu tidak mungkin untuk dilaksanakan kerana untuk mengelak daripada jangkitan dan penularan. Jadi bila itu berlaku, bermakna kita perlu membuat adjustment yang sangat besar
apa yang diminta, apa yang diwajibkan, apa yang disuruh sebelum ini kan, sudah tidak menjadi suruhan lagi. Jadi itu dia. Jadi berlaku dengan cepat dalam masa setahun kan, berlaku dengan cepat kan. Jadi tak sempat kita aspek psychological ini membuat adjustment. Kita bukan kata tak boleh buat adjustment, kita boleh. Kita sentiasa berhadapan dengan perubahan dan manusia untuk menjadi survivor perlu mampu untuk membuat adjustment. Tetapi bila kita berhadapan dengan pandemik ini dalam masa setahun lebih, berbeza semua sekali dan sudah tentu kita tidak mampu berlaku sebab perkara itu berlaku dengan pantas dan cepat kan. Jadi perubahan itu cepat dan pantas, kita tak mampu untuk membuat adjustment psychological. Dan kita tidak ada persediaan fizikal dan mental yang secukupnya untuk berhadapan. Ya? Okey, jadi itu sebabnya setiap perubahan kan Islam kan sangat cantik kan, macam tadi kan perubahan daripada alam bujang kepada alam perkahwinan diikuti dengan begitu sistematik. Ada dia punya kaedah-kaedahnya bertunang lah walaupun disulami dengan budaya dan sebagainya, dan kemudian barulah daripada merisik bertunang dan sebagainya ada satu tempoh waktu tertentu untuk kita membuat adjustment daripada hidup seorang kepada hidup berdua kan. Jadi itu dia. Begitu juga Allah jadikan adjustment itu, kita bersedia apabila kita nak memperolehi kelahiran kan, berhadapan kelahiran. 9 bulan itu merupakan satu tempoh yang secukupnya untuk kita bersedia untuk adjustment kerana ada perubahan daripada hidup berdua kepada hidup bertiga. Jadi begitu sistematik sekali kan. Tetapi apabila berlaku kepada PKP 3.0 ni kan, disebabkan oleh pandemik ini, tiada persediaan yang secukup. Dan bila kita lihat kita tak dapat masuk dalam kelas dan secara fizikal dan sebabkan oleh pandemik ini, dan pandemik ini seperti mana yang saya katakan a part of malapetaka alam. Dan biasanya malapetaka alam ini berlaku dalam beberapa hari, masa yang singkat, pantas, cepat. Tsunami yang berlaku di Aceh itu, berlaku proses tsunami itu, air melimpah, kemudian lepas tu surut, kan? Dalam berapa waktu? 1 hari? 2 hari? Sebulan? Setahun? Tak ada kan? Dia melibatkan 1 hari sahaja. Peristiwa itu berlaku, meranapkan dan tidak berpanjangan. Dan lepas itu, kesan-kesan kepada tsunami itu yang perlu ditangani. Semua jentera pergi untuk membantu dan sebagainya. Tetapi berbeza dengan sekarang ini. Keadaannya bertambah, dia panjang, dan situasi itu menjadikan kita, kalau kita dulu stres itu berpanjangan, dan kalau kita dulu patuh, kita tak sekarang ini dia bergerak lagi, semakin ramai orang tidak patuh kan. Kita sekarang ini sebahagian besar mungkin dibelenggu dengan pandemic fatigue. Pandemic fatigue ini ya, pandemic fatigue. Fatigue ini adalah kelesuan. Kelesuan yang disebabkan oleh pandemik yang terlalu yang terlalu lama. Fatigue ini kelesuan, keletihan. Letih kita duduk secara online di dalam menghadapi kelas secara online. Letih kita. Tengok tu, pandemic fatigue itu tadi. Jadi pandemik ini telah pun mencetuskan satu perkara yang baru lagi, dan ini merupakan satu kajian yang terbaru dalam bidang psikologi, dalam bidang kaunseling psikologi dan sebagainya. Ramai orang mengkaji tentang pandemic fatigue ini. Oleh kerana bencana ini berlaku tidak ada kesudahan, menyebabkan ramai yang berputus asa, ramai yang letih, dan itu sebabnya ramai sekarang ini kes-kes yang melibatkan cuba membunuh diri, cuba untuk tidak patuh kepada arahan SOP dan sebagainya kan. Sebab rasa letih tadi kita bertahan. Kan? Kita rasa letih, kita rasa penat untuk bertahan.
akhirnya sampai satu peringkat dia akan burst. Ya, jadi banyaklah kes-kes membunuh diri dan sebagainya yang berkaitan dengan stres, kebimbangan, depression, tingkah laku impulsif, keletihan. Jadi itu dia. Ya, dan ini semua membawa kepada isu-isu yang membawa gangguan mental. Baik. Di barat kan pada suatu ketika dahulu para ilmuwan terutama dalam bidang psikologi kan dia mengaitkan ada 3 elemen ini sahaja dalam kehidupan manusia. Dan bagaimana kita nak mengembalikan aspek psikologikal, aspek tekanan kita ni menjadi lebih baik pada apa ni. Jadi mereka menjalankan dia ada kita panggil sebagai strategi ataupun self care. Dia ada 3 komponen self care iaitu cognitive self care, affective self care dan behavioral self care. Kan jadi tetapi tak memberikan impak. Akhirnya sekali lagi mereka kembali semula kepada aspek spiritual dan religiosity itu dalam kehidupan, mula menerima. Jadi itu dia ya. Jadi syukur alhamdulillah kan itu sebenarnya kita dalam konteks Malaysia ni kalau kita tengok kan agama, hidup beragama itu sebagai salah satu self care menjadi nilai tambah kan iaitu aspek religiosity, aspek spiritual itu menjadi aspek yang keempat selain daripada kognitif, affective, behavior itu. Kalau di barat, aspek yang keempat. Tetapi kita daripada sejak dahulu lagi dalam kehidupan kita menjadikan aspek religiosity dan juga aspek spiritual, keagamaan dan juga aspek keimanan ini sebenarnya dia menjadi aspek pertama. Jadi kita tengok dia ada kaitannya tu juga. Jadi itu sebabnya kalau kita buat kajian, ada satu kajian kehidupan individu yang dalam ruang lingkup ya aspek agama ini berbanding dengan orang yang sudah meninggalkan kehidupan beragama ini dalam kehidupan moden ini kan dibuat perbandingan. Jadi ada kajian yang menunjukkan bahawa aspek religiosity dan juga aspek spiritual ini, hidup beragama ini menyumbang kepada sustainable kan ataupun sustainable kita keadaan yang terkawal dari segi gangguan mental ni ya. Okey. Baik. Kita teruskan lagi ya. Baik. Apa kesannya? Kesannya kepada mental yang terganggu yang disebabkan oleh event-event ini. Tak kiralah event itu disebabkan oleh kita tak dapat menjalankan kelas secara online. Kita dah telajak dah ni. Pukul 9.30 ni macam mana ni? Pukul apa kita terpaksa berhenti? Pukul 10.30 ya? 10.30 kalau diikut. Tak apa. Ada 10 minit lagi kalau boleh doktor meneruskan. Okey. Jadi, bila sebut saja tak kiralah kelas online dan apa juga itu begitu begini, itu adalah sebagai triggering event. Kan? Triggering event. Dan kalau katakanlah kelas online itu juga yang the main triggering event, sudah tentu di sebalik kelas online itu dia akan menimbulkan sub triggering event yang lain. Yang sub ini sebenarnya yang very terlalu memberikan impak kepada orang lain, kepada individu-individu yang lain sub triggering event itu lain terkesan kepada individu yang lain pula ya. Jadi tetapi reaction dalam aspek kognitif, affective and behavior ini adalah sama. Affective ni adalah emosi kan. Jadi bila kita ada event yang menjadi trigger, tak kiralah di kelas online ke ataupun di sebalik kelas online iaitu, jadi mana dia menyebabkan fikiran kita, dalam bahasa Inggeris kita panggil preoccupation with the event. Maksudnya
pikiran kita terlalu taksub mengingati event itu. Mengingati seseorang itu, mengingati sesuatu perkara yang tak kita suka itu adalah lumrah. Tetapi kalau kita terlalu preoccupied sangat, terlalu taksub sangat, ataupun nama yang lain, terlalu obses sangat kita mengingat tentang sesuatu, menyebabkan kita hilang perhatian kepada perkara-perkara yang lain. Kita kesampingkan perkara-perkara yang lain. Nature-nya begitu. Jadi akhirnya timbullah kekeliruan, hilang daya tumpuan. Sebab apa? Kehidupan kita secara menghadapi MCO ni bukan kelas online saja. Kita berhadapan dengan perkara-perkara lain di sekeliling kita, bukan kelas online saja. Tetapi kalau sekiranya kelas online itu yang menjadi trigger, kita terlalu taksub kepada itu, terlalu obses sangat kepada perkara itu yang menyebabkan kita hilang perhatian, hilang daya tumpuan kita kepada perkara-perkara yang lain. Jadi itu membawa impak kepada reaksi kepada kognitif kita, kita akan rasa keliru, hilang percaya, mengalami kesukaran mengingat peristiwa, ketidakupayaan untuk memahami reaksi sendiri, kan? Selalunya kalau kita dalam keadaan kognitif, fikiran yang positif, jadi bermakna kadang-kadang kita sedar, kenapa aku jadi macam ini sangat, kan? Jadi itu dia. Jadi itu sebenarnya, sekali lagi kan, jadi sebenarnya, saya biasanya penemuan-penemuan ini kan, saya kaitkan dengan Islam. Oh, kenapa ya dalam agama kita ni, dari segi aspek religiosity-nya, kenapa kita sangat, dicegah sekali untuk melakukan perkara-perkara yang boleh menimbulkan kerosakan kognitif ini. Contohnya meminum minuman keras, mengambil dadah dan sebagainya. Kerana fakulti yang paling penting dalam hidup manusia ni adalah kognitif. Hilang kognitif, kita sudah menjadi individu yang tidak waras, tidak seimbang. Dan kita mungkin akan berhadapan dengan isu-isu yang melibatkan illness, mental illness, kan? Itu dia. Itu dia. Kalau dah sampai kepada mental illness ni, umpama mentol yang terang dan terbakar. Pum, apa jadi? Kan? Jadi dalam diri kita gelap dan kita hilang panduan, hilang arah untuk untuk kita bergerak ke mana dan hilang pedoman, kan? Itu dia. Itu dia. Penting aspek kognitif ni. Dan bila itu berlaku, ya, taksub dengan peristiwa menyebabkan timbul kebimbangan ataupun timbul ketakutan, keresahan, panik ataupun berlaku serangan panik, kan? Ataupun perasaan yang lain pula, rasa bersalah, rasa kecewa, sedih, kan? Sedih, frust, kan? Itu semua adalah komponen-komponen stres itu. Bila kita rasa takut, kita rasa bimbang, kita rasa resah, dia akan menyumbang stres. Dan elemen stres yang tak terkawal, bahkan ada yang menyatakan bahawa bila kita bimbang, takut, resah, itu adalah elemen stres yang tidak terkawal, menyebabkan kita terbelenggu dengan emosi bimbang, takut, resah. Ataupun rasa bersalah, rasa sedih. Sedih perkara biasa. Dan kita kena meraihkan emosi sedih itu, kan? Apabila berlaku sesuatu event, contohnya kematian, jangan kita menafikan untuk rasa sedih. Raihkan kesedihan itu, kan? Sebab dia bila kita tahan-tahan, dia akan membawa kepada impak kesan psikologikal yang lebih teruk lagi pada masa akan datang. Baik. Ataupun reaksi tidak berpuas hati, kecewa, marah. Tengok tu. Marah adalah satu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mempertahankan hak. Kita kena marah, tetapi marah yang kita tak mahu, yang boleh membinasakan adalah marah yang tidak terkawal. Itu dia. Tak apa kita rasa bimbang, kan? Bimbang yang sedikit menyebabkan kita sentiasa berhati-hati dan kita tidak, itu sebagai strategi daripada kita menghadapi risiko-risiko kecederaan diri yang lebih teruk ataupun kerugian diri. Contohnya kita nak berhadapan dengan peperiksaan. Ada sikit kebimbangan, itu adalah the best.
Sebab daripada kebimbangan yang sedikit yang terkawal itu, betul ketika itu kita berhadapan dengan stres, tetapi dengan hadirnya kebimbangan itu menyebabkan kita react dalam bentuk behavior, lebih bersedia untuk mengelakkan resiko kegagalan. Kita berada di jalan raya, bimbang takut perlu ada, kan? Dan kapasiti kebimbangan itu perlu kita sesuaikan dengan keadaan di jalan tu. Kalaulah dalam keadaan kereta yang banyak, sudah tentu kebimbangan kita bertambah. Dan itu adalah perkara normal. Kerana dengan kebimbangan bertambah itu menyebabkan kita lebih berhati-hati. Reaction dalam behavior. Kan? Jadi reaction dalam bentuk behavior, kita lebih berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada aksiden. Tengok itu. Tetapi yang dimasukkan ini adalah kebimbangan-kebimbangan. Rasa sedih yang tidak terkawal. Rasa puas hati, tak puas hati, rasa kecewa, rasa marah yang tidak terkawal, yang ini sebenarnya yang boleh membawakan kepada kemudaratan. Kemudaratan dalam bentuk apa? Dalam bentuk action, tindakan kita. Ya? Jadi, berlakulah reaksi tingkah laku, iaitu rasa resah, gelisah, withdraw daripada rakan, kan? Muram, menangis, keletihan, fatigue tadi kan? Sikap acuh dan tak acuh, sambil lewa, mengelakkan aktiviti sosial yang biasa kita selalu buat, kan? Aktiviti pembelajaran, aktiviti hobi kita, tidak memberi respon dan timbul tindakan antisosial, kan? Penggunaan ada yang lebih ekstrim lagi, penggunaan dadah, kemudian marah, baran dan histeria, dan ada yang marah kepada Tuhan. Kan? Jadi ini dia. Jadi reaksi dalam bentuk tingkah laku. Dan bila dah ketiga-tiga elemen ini kan, elemen ini menjadi satu dalam satu jangka masa tertentu, tengok tadi kan, kejang disebabkan ada dua aspek, satu psychological, satu lagi aspek fizikal. Otak kita, saluran darah dan berlaku perubahan hormon dalam badan kita, ketidakseimbangan hormon akan react dalam bentuk fisiologi, berpeluh-peluh, seran sejuk, menggeletar, susah bernafas, berdebar-debar, pening, masalah tidur, insomnia, kan, sukar untuk tidur, kan, rasa loya, kan, kemudian hilang selera makan, cirit-birit. Jadi hubungan seksual ini tak payah masukkan dalam konteks awak ni. Saya lupa nak delete, kan. Jadi itu yang berlaku, dan sekiranya berlaku gangguan ini sudah masuk kepada phase 2, kan, fasa kedua, iaitu ada reaksi fisiologi menunjukkan tahap stres itu semakin tinggi ataupun semakin severe keadaannya, ya. Okey. Jadi saya rasa sampai secakap itu dahululah, ya, hasil perkongsian kita. Dan kalau kita nak bercakap tentang stres ini dan juga gangguan-gangguan mental ini, sebenarnya tak habis dalam masa 1 jam setengah ini. Jadi dia sangat besar topik ini, ya. Jadi terima kasih sekali lagi, kan, saya ucapkan kepada anda semua kerana memberi ruang kepada saya untuk berkongsi perkara ini. Semoga dia memberikan manfaat kepada anda semua, sebab tak kira siapa, asalkan kita manusia, insan, kita akan sentiasa menerima ujian-ujian daripada Allah SWT yang datang dalam bentuk event-event, dan event itu sama ada dia menjadi trigger ataupun tidak, bergantung kepada bagaimana kita menginterpretasi, kan? Dan dalam Islam, dalam psikologi, interpretasi itu dalam bentuk bagaimana kita menginterpretasi event itu. Tetapi dalam Islam, bagaimana kita menginterpretasi apa yang Allah turunkan itu dalam konsep qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan membawa kepada aspek keredaan itu. Itu sebenarnya yang the power of spiritual dan juga religiosity itu. Apabila kita melihat, menanggap ataupun kita menginterpretasi bahawa yang turun itu, yang kita perlu hadapi itu bukan sekadar event-event biasa, tetapi
dia adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan datang secara nature seperti mana yang kita fahami oleh orang-orang barat dan sebagainya. Itu kelebihan kita. Sehingga nanti kita akan dapat merasakan keredaan, itulah menyebabkan kita rasa manisnya di sebalik event yang berlaku. Kan kita rasa manisnya di situ. Jadi itu adalah absolute kepada bersikap terlalu absolute kepada rational thinking, kepada interpretasi yang very positif kan. Jadi itu menjadi ubat balik kepada manusia itu sehingga tidak terjejas emosi, apatah lagi behavior. Jadi saya rasa itu saja yang dapat saya kongsikan, ya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi yang tak baik juga datang daripada Allah, ya, dan tapi atas lantaran kepada kelemahan saya yang yang serba lemah ini dalam membincangkan topik ini. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor minta tunggu sebentar sebab kami akan snap gambar, screenshot. Ya. Mana ni ya? Saya dah hilang pula. Mana saya berada ni ya? Saya tak nampak pun muka saya ni. Yang ada ni pada skrin pada ni. Oh, ada. Okey. Saya tak nampak wajah saya daripada tadi. Ada nak tanya ataupun ada? Tak ada ya? Tak ada ya? Doktor, ada soalan dekat ruang komen. Saya tak pandai lah nak tanya nak buka tu. Tolong bacakan. Ataupun untuk saya menjawab satu sajalah cukup. Satu je. Ada satu je soalan. Baik, dia tanya, salam Prof, macam mana kita nak menghadapi sesuatu kehilangan dengan baik supaya pelajaran kita tak terganggu? Tengok itu ada satu isu lain kan. Loss and grief. Kita namakan dalam bahasa psikologi kita panggil loss and grief. Kehilangan dan kesedihan. Kan? Baik. Bagaimana kita menghadapi kehilangan itu bergantung sangat kepada siapa individu yang kehilang itu. Apa maknanya individu itu yang hilang itu kepada kehidupan kita? Bermakna, kurang bermakna, sangat bermakna dan sangat-sangat bermakna dalam kehidupan kita. Itu dia. Jadi itu yang akan membawa kepada makna kesedihan. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai grief. Loss, grief and lost. Loss itu kematian ataupun loss apa juga barang dan sebagainya. Mungkin barang kan, barang tak kekal, ada yang hilang. Kucing kesayangan pun mungkin menjadi bermakna kepada kita. Kan? Ataupun kereta, motosikal yang sangat bermakna dalam sangat signifikan, hilang saja kita akan terlibat dalam grief and loss itu. Grief ataupun sedih, kan? Sedih yang menyayat hati disebabkan oleh kehilangan itu. Baik. Itu adalah respon. Dia tidak kalau dulu dalam kita ada satu garis panduan untuk mengukur, untuk meletakkan kategori sama ada ini adalah mental disturbance, mental illness, mental disorder, ataupun ini adalah respon-respon biasa. Grief and loss ini. Kalau dulu dia dimasukkan dalam kategori mental disorder, kan? Tetapi sekarang ini di-revise balik interpretasi tentang loss and grief ini, dan dalam bidang psikologi dia diletakkan sebagai respon semula jadi bila berlaku, respon biasa kepada proses kehilangan itu. Rasa terlalu sedih, rasa terlalu menyayati, bergantung kepada makna. Dan kalau grief ini, sedih ini, dia tidak dimasuk ada unsur-unsur menyalahkan diri, hilang rasa penghargaan diri disebabkan oleh kesedihan itu. Tidak ada unsur-unsur, elemen-elemen menyalahkan diri, hilang penghargaan diri, rasa diri tidak dihargai. Dia menjadi grief, kesedihan, sedih saja. Tetapi kalau ada elemen itu, dia sudah masuk kepada satu lagi isu, iaitu kemurungan ataupun depression. Depression.
ataupun kemurungan. Baik. Jadi seperti mana yang saya nyatakan tadi, grief itu adalah respon biasa kepada kehilangan, kepada sesuatu kehilangan yang memberi makna kepada kehidupan. Dan biasanya dia ada kadar masa, jangka masa tertentu. Kan? Jadi, kita kena ingat ya bahawa kita manusia yang dikurniakan oleh Allah SWT, ujian-ujiannya. Dalam masa yang sama Allah memberikan kita ruang ataupun memberikan kita dipanggil sebagai healing process secara personal. Healing ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Kadang-kadang lupa pula apa? Penyembuhan. Proses penyembuhan secara semula jadi, secara personal healing. Kan? Memang ada. Mungkin disebabkan dari masa ke semasa, mungkin pada kognitif kita makin meningkat, kesedaran kita, rasional kita, dan kita dapat keluar daripada belenggu grief itu tadi, belenggu kesedihan itu, dan kita akan back to normal. Dan itu adalah sebagai respon biasa, dan berdasarkan kepada natural healing dia akan sembuh pada satu ketika tertentu, kan? Cuma time healing berbeza-beza di antara seorang dengan seorang yang lain, bergantung kepada juga makna siapa yang hilang itu, makna siapa yang meninggal itu. Baik. Jadi, andai kata berlaku kesedihan, berlaku grief itu, perasaan itu adalah respon normal. Tetapi respon itu biasanya berlaku pada jangka masa tertentu. Mungkin berlaku kepada dalam 1 bulan ataupun 2 bulan, 3 bulan tertentu, dan bergantung kepada bagaimana individu menanganinya, dan juga sistem sokongan sosial yang ada di sekitarnya membantu dia untuk pulih balik. Tetapi kalau katakanlah dia berlaku dalam jangka masa yang panjang, dia sudah ada membawa kepada implikasi gangguan mental yang lain pula. Iaitu kita mungkin akan menghadapi traumatik, dan event kematian itu, kehilangan itu menjadi traumatic event by that time. Kan? Jadi bermakna kita sudah terbelenggu dengan trauma. Jadi bila trauma ini dia membawa kepada di situlah sebenarnya masalah-masalah abnormal dan sebagainya itu berlakulah, ya. Tetapi kalau dia dalam satu lingkungan tertentu, dia masih lagi grief, kan? Tetapi itu sebabnya individu yang berhadapan dengan grief ini, dengan kesedihan ini, perlu support daripada orang lain. Perlu ada orang lain untuk proses penyembuhan itu berlaku dengan lebih pantas. Jangan biarkan dia bersendirian, dan jangan biarkan orang yang sedih dia sama juga dengan orang yang menghadapi stres tadi, dia hilang perkara-perkara yang menyebabkan dia boleh healing. Contohnya kan, kita rasa sedih, kita boleh gardening dan sebagainya, kita boleh fokus kepada fikiran kita kepada gardening, kita boleh fokus kita kepada writing, kita boleh fokus kita kepada memancing dan sebagainya. Ya, aktiviti-aktiviti itu sebagai usaha untuk healing proses, membantu. Tetapi individu yang menghadapi tahap grief yang tinggi ini, kadang-kadang dia akan menjauhkan daripada semua aktiviti sosial yang sebelum ini dia mencepatkan proses penyembuhan itu. Jadi kalau dulu dia suka berkawan, kalau ada sedih dia cari kawan, dia mesej kawan, dia telefon kawan, dia menghubungi kawan, dia meluah kepada kawan. Tetapi kadang-kadang usaha-usaha ini menjadi lumpuh dan dia withdraw daripada kawan-kawan. Jadi itu yang membawa kepada jangka masa grief itu menjadi bertambah panjang, dan itu yang menyebabkan kita takut, ya. Daripada grief itu, dia akan berpindah kepada trauma, dan event itu bukan saja event biasa, dia sudah menjadi traumatic event. Kita trauma dengan kematian itu, dan kita akan simptom-simptom trauma itu akan terhasil. Dan bila sampai ke trauma,
anda perlu jumpa kepada pakar, jumpa dengan expert, berjumpa dengan kaunselor yang betul-betul boleh membantu, ataupun kalau perlu berjumpa dengan psikiatris, kan? Itu dia. Namun demikian, jangan sampai ke peringkat itu. Kita boleh gunakan kapasiti yang ada dalam diri kita untuk kita keluar daripada kepompong itu. Dengan bila kita dapat kesan saja, oh, aku sekarang ni rasa sedih sangat. Kita adalah individu yang pertama yang dapat mengesan perubahan emosi kita sebenarnya. Betul kan? Ya? Jadi kita adalah individu paling awal dapat mengesan. So, better bila kita rasa sedih, dan rasa sedih itu dalam satu jangka masa tertentu tak hilang-hilang. Seminggu, 2 minggu dan 3 minggu. Dan kadang-kadang dia berlaku lebih teruk lagi, severity grief itu, kita sendiri dapat kesan. Dan kita sendiri yang akan nanti satu ketika kita tak suka lagi untuk involve dengan aktiviti-aktiviti yang biasa kita involve. By that time, kita kena paksa juga kita untuk cari kawan lagi. Kita cari mekanisme tertentu untuk kita mendapatkan bantuan dan sebagainya. Ya, jadi elok. Ya, kita proaktif tu. Bila ada sedikit, maknanya cepat-cepat kita cari mekanisme tertentu untuk kita keluar daripada grief itu dengan kawan, meluah dan sebagainya. Dalam kita berkeluar, kita panggil teknik sebagai time off, ya. Time off. Jadi time off ni sebenarnya penting, kan? Sebab dalam Islam pun kan ada hadis kan. Saya tak pakar dalam apabila kita marah dalam keadaan berduduk, kita kena berdiri. Berdiri itu adalah strategi time out, bukan time off, ya, time out. Jadi ini banyak berlaku dalam permainan-permainan kan, secara ni basketball dan sebagainya, jurulatih bila kawasan pasukan yang kalah tu kan, jadi cepat-cepat jurulatih payung, time out. Jadi tujuan apa? Bila time out itu keluar, jadi bermakna dia boleh keluar daripada situasi stres itu. Kan? Situasi kita kalah, dalam keadaan kalah, kita sebenarnya sangat stres. Dan kita pada waktu itu kita perlu minta time out supaya kita boleh break keadaan stres itu dan keluar daripada situasi permainan. Begitu juga kalau kita berada dalam keadaan yang grief itu, jadi bermakna salah satunya strategi kita time out. Jadi maksudnya kita keluar daripada situasi kita yang biasa itu, keluar rumah, keluar dapatkan kawan, ataupun kalau kita perlu kita tinggal di rumah rakan dan sebagainya. Jadi kita perlu sampai ke peringkat begitu supaya kita tidak terbelenggu dengan grief itu, dan grief itu tidak develop kepada isu-isu psikologikal yang lebih kronik lagi. Ya. Okey ya. Dan sebenarnya berjumpa kaunselor, jumpa psikologis, ya, itu adalah strategi ataupun yang terbaiklah, ya, apabila kita perlukan sharing, kita sharing kepada orang yang kita trust, kan. Kadang-kadang bila kita share dengan orang lain, kadang-kadang dia bukan selepas itu boleh membantu untuk mengurangkan perasaan tekanan itu, tetapi kadang-kadang kita rasa lebih tertekan lagi kalau orang yang kita luahkan, kita berkongsi isu itu, tiba-tiba dia ceritakan kepada pihak ketiga, kita akan menjadi bertambah stres, bertambah tertekan, kan? Jadi itu antara isu-isu utamalah, ya. Okey. Jadi menjawab tak ni, ya? Jawapannya pendek saja, tapi soalan pendek tapi jawapannya panjang lebar pula, kan? Okey. Cukup dulu, ya. Untuk setakat ini mungkin insya-Allah lah, mungkin kalau diperlukan untuk masa-masa yang akan datang kita boleh berjumpa lagi insya-Allah. Okey, baik. Baik, terima kasih Doktor, terima kasih Prof. Sebab di atas perkongsian yang diberikan tadi. Maafkan saya sebab lain di kampung agak teruk sikit, tapi tak apa, kita tetap meneruskan walaupun agak ada sedikit masalah yang berlaku. Oh, ini Izzat ni, ya? Izzat Khair, ya? Izzat Khair. Ya, betul. Okay, sepatutnya hari ni saya full pegang sebagai MC, tapi disebabkan lain saya kena serahkan kepada Ashraf Zakri bos ketiga. Tak apa. Terbaiklah. Semuanya terbaik. Okey. Dengan berakhirnya majlis kita pada hari ini, berakhirnya ucapan dan juga tips dari Profesor Dr.
Nasir, Muhammad Nasir Bistamam, maka berakhirlah agenda kita dan program kita pada hari ini. Diminta kepada saya memanggil Kak Hidayati. Ada ke untuk snap gambar? Ya, ada. Ini kelab Al-Furqan ni kelab apa ya? Kelab apa ya Al-Furqan ni? Di kelab ya? Prof. Salah satu kelab yang ada dekat USAS lah. Oh, okey. Ramai ahlinya. Alhamdulillah ramai. Ini bermakna fakulti yang berbeza, program yang berbeza lah ni. Maksudnya Prof? Maksudnya umum ke Prof? Iyalah, maksudnya semua ahlinya daripada pelajar-pelajar bercampur lah daripada program-program yang berbagai lah. Ada yang kaunseling, ada yang daripada usuluddin, syariah, ada yang daripada bisnes, begitulah ya. Betul ya? Okey, bagus. Usia murni ini. Okey, bagus. Tahniah. Thank you Prof. Okay, insyaAllah. Jadi sekarang untuk sesi bergambar. So, sahabat-sahabat boleh buka kamera insyaAllah. Sebagai kenangan. Okay, boleh buka kamera. Ramai lagi ni tak buka ni. Okey, diminta kepada semua mahasiswa, pelajar-pelajar boleh buka kamera sekarang. Okay, lagi kan nak buka? Okay. Lagi kita buka, okay, okay, insyaAllah. Dalam kiraan Okay, gambar formal dulu Okay, 1, 2, 3.